bila nak berlaku kiamat tak menjadi tanggungjawab kita untuk tahu bila. Kita tak perlu tahu, sebab tu salah kalau kita duk pergi tanya ataupun duk kaji nak tahu tarikh bila kiamat dan sebagainya. Tak, Allah tak suruh yang tu. Bab tarikh kiamat itu Allah punya urusan. Ilmu dia saja yang tahu. Tak ada bocor kepada siapa pun. Malaikat Arash pun tak tahu, Jibril pun tak tahu, Nabi kita Muhammad SAW pun tak tahu tentang tarikh bila nak berlaku kiamat. Cuma Allah sayang dengan kita, Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sampaikan pada kita tanda dekat-dekat. Tarikh tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita seperti biasa talaqi dan tadabbur Al-Quran insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung bacaan awal juzuk yang ke-25. Awal juzuk, muka pertama juzuk 25. Muka surat Al-Quran 482. Muka surat 482. Daripada awal muka ayat 47 surah Fussilat, ayat 47 surah Fussilat. Ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا
بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع ووالاه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Ilaihi makna kepadanya lah, yakni kepada Allah sahaja kita menyerahkan, kita kembalikan tentang ilmu hari kiamat. Bila nak berlaku kiamat tak menjadi tanggungjawab kita untuk tahu bila. Kita tak perlu tahu, sebab tu salah kalau kita duk pergi tanya ataupun duk kaji nak tahu tarikh bila kiamat dan sebagainya. Tak, Allah tak suruh yang tu. Bab tarikh kiamat itu Allah punya urusan. Ilmu dia saja yang tahu. Tak ada bocor kepada siapa pun. Malaikat
Arash pun tak tahu, Jibril pun tak tahu, Nabi kita Muhammad SAW pun tak tahu tentang tarikh bila nak berlaku kiamat. Cuma Allah sayang dengan kita, Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sampaikan pada kita tanda dekat-dekat. Tarikh tak tahu. Jangan berani jangka tahun 30 ke tahun 2100 apa sekian-sekian, tak payah. Siapa yang pandai jangka kiamat dengan kajian saya, telitian saya demikian, kiamat berlaku 2100. Bohong. Takkan berlaku. Bohong, dan benda tu berdosa. Sebab kalaulah dia pakar, boleh kaji, letak tarikh 2100, maka orang yang lebih layak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi takkan menghampakan umatnya dengan tak bagi tahu maklumat bila nak kiamat. Kalau Nabi tahu. Sedangkan dalam hadis Jibril terkenal dengan nama tajuk hadis tu hadis Jibril. Yang Jibril datang kepada Nabi duduk dalam masjid bersama sahabat. Datang Jibril, tiba-tiba terus duduk menghadap ni. Lutut Jibril belaga lutut Nabi. Sahabat pun rasa hairan. Siapa ni pemuda ni, orang ni? Tak kenal pun muka dia, tapi terus datang duduk menghadap lutut ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka dia pula tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, tolong bagi tahu apa itu Islam? Dia soal, Nabi jawab, Islam itu syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Dia kata betul. Jadi sahabat-sahabat semua heran. Siapa tu guru ni? Siapa yang guru? Siapa murid? Kok dia datang tanya tu dia sebagai murid? Okeylah Nabi bagi tahu maklumat. Tapi ni bila Nabi jawab, dia pula tukang raid. Betul, salah, bagi markah pula kat Nabi. Seolah dia lebih guru daripada Nabi Muhammad SAW. Orang pun tertanya-tanya tapi tak berani nak ambil tindakan. Tangkap dia, heret keluar. Sebab Nabi tenang. Kan? Nabi tak jadi kalang kabut. Maksudnya kalau orang tak kenal mengancamkan, Nabi pun terkejut lah. Siapa ni? Tapi seolah Nabi dah kenal lama. Datang dekat. Tanya pula apa itu iman. Nabi bagi tahu rukun iman yang 6. Beriman pada Allah, Rasul, kitab dan semua rukun iman 6. Betul. Sadaqta. Betul. Lagi para sahabat heran. Dia tanya, dia pula right. Jadi tanya pula apa itu ihsan. Nabi jawab, ihsan ni anta'budallah, kamu sembah Allah macam kamu lihat Allah. Atau bawah sikit, tak boleh anggap macam tu, kamu tak mampu, maka anggaplah bahawa kamu sedang dipantau, diteropong, dikamera oleh Allah Ta'ala. Kan? Dipantau oleh Allah, perhati engkau ni. Itu kira tahap yang paling minimum. Kita kena buat ibadah seolah Allah sedang perhati kita. Walaupun tak ada siapa nampak, kita bersendirian, tapi Allah perhati. Ini gambaran muraqabah, tingkatan muraqabah. Betul, dia kata. Betul, dia tanya, bila berlaku kiamat? Nabi kata, aku yang kena tanya, dengan engkau yang tanya pun, dua-dua ni kita tak tahu pun. Aku yang kena tanya pun tak tahu, engkau yang menanya, menyoal pun tak tahu. Sahabat rasa heran, Nabi jawab tak tahu. Begitu juga dia ni pun tak tahu. Seolah Nabi kata dia dulu, aku tak tahu. Kalau Nabi jawab aku tak tahu je, mungkin dia ni anak murid je, tanya soalan Tok Guru tak boleh jawab. Tapi Nabi kata aku tak tahu, engkau pun tak tahu. Jadi engkau ni lagi hebat pada aku. Seolah macam tu dari sudut maklumatnya. Jadi nak sebutnya tak tahu. Cuma tolong cerita tentang tanda-tanda. Dalam hadis tersebut ada tanda yang Nabi sebut, iaitu antalidal amatu rabbataha. Anak ibu akan melahirkan tuannya. Maksud anak derhaka. Jelas semakin dekat dengan kiamat, semakin merebak anak derhaka. Boleh dikatakan setiap rumah ada je anak yang derhaka pada ibu bapa tanpa mereka rasa bersalah. Anak tak rasa bersalah pun dia derhaka pada mak ayah. Dan mak ayah pun tak tahu pun benda tu salah. Sama macam tu lah. Tapi pada hukum Allah, dia adalah derhaka. Contoh, bila perintah mak ayah, ayah ambil itu jap main ni, mak ambil itu jap main ni.
Sedangkan mak dia lebih tua, maksud dah berumur, mungkin kudratnya dah makin lemah. Dia pula perintah, ambil jap tu mai ni, tolong hidang ikan. Kan? Dengan perintah-perintah yang agak langsung itu, sikit sebanyak ada unsur dahaka. Terkadang orang tua ni akan terasa. Dia waktu muda, dia umur 50-an tak ada apa-apa lagi tuan, tak sensitif lagi. Tapi bila main 60, 70, 80, makin ke dalam umurnya makin tinggi, dia akan sensitif. Anak paling gitu pun dah rasa macam-macam sensitif dia. Jadi itu dikira derhaka. Itu tandanya. Dan Nabi kata idza tatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba. Orang yang dulu antara al-hufat al-urata, kamu tengok orang yang bertelanjang, pakaian pun compang-camping, miskin lah, miskin, pakaian tak cukup, kasut pun tak ada nak pakai, punya miskin. Tapi jadi kaya dengan masa yang singkat dan berlumba-lumba jadi bina bangunan mencakar langit. Lomba, engkau berapa? 800 meter, aku nak buat 1 kilometer. Ni lomba 1.2, satu. Semua berlaku di Arab, dia lawan lomba tuan. Dubai jelas apa yang Nabi sebut. Begitu juga Saudi pun berlumba-lumba buat bangunan yang tinggi. Semua tu petanda bahawa kita dah berada di hujung-hujung hayat dunia ni. Tapi kita tak boleh sebut tarikhnya 2100, tarikhnya 2021 berapa, tak ada. Tak boleh. Jangan jangka-jangka tuan. Siapa yang berani jangka, dia bohong dan derhaka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derhaka kepada Allah Taala. Kita boleh cerita dah dekat bila, berapa tahun lagi tak tahu. Nak cerita berapa tahun lagi tak tahu. Jangan cakap. Jangan kata mungkin dalam 100 tahun ni kot, mungkin 200 lagi kot. Jangan. Tak ada ilmu kita yang tu, Allah tak dedahkan rahsia tersebut. Dan Allah sebut, nak sebutnya rahsia tu Allah je yang tahu. Seperti rahsia wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha, buah yang ada kulit, yang kulitnya akan keluar buah yang akan jadi masak lah. Waktu tak masak, bila nak masak tu pun ilmu Allah. Kita boleh jangka, kita boleh kata lagi 3 hari nak masak ni. Boleh jadi jangkaan kita mungkin je tepat, mungkin je tak tepat. Semua yang tepatnya adalah pada ilmu Allah Ta'ala. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'a illa bi'ilmih. Dan tidak adalah seorang ibu tidak akan mengandung dan tidak akan melahirkan anak melainkan pada masa yang telah Allah tetapkan dengan tepat. Doktor boleh jangka je lah, diunya 1 bulan, belum tentu tepat 1, mungkin kurang, mungkin lebih. Tapi pada hakikat sebenar, ilmu tu Allah punya. Nak lahir bila, mungkin terlajak, mungkin terlambat, mungkin terawal, melainkan masa ditetapkan dan pengetahuan Allah. Dan pada hari Tuhan, jadi nak sebutnya kiamat pun macam tu. Boleh kamu menampak je lah, nampak tanda ni dah ada, yang ni dah dekat dah ni. Tapi nak jangka 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, tak payah. Itu bukan hak kita nak menjangka-jangkanya. Wa yawma yunadihim wala tad'il wa yawma yunadihim aina syuraka'i, pada hari tersebut malaikat menyeru kepada orang musyrik, lebih khusus kepada musyrikin Mekah. Malaikat tanya, aina syuraka'i, mana orang-orang berhala-berhala yang kamu jadikan sekutu dengan aku. Kamu sembah jadi Tuhan, macam nak sama taraf dengan aku lah pula. Mana Tuhan kau? Ni Allah tuju khas kepada penyembah berhala. Mana berhala kamu yang kamu sekutu dengan aku, syirikkan dengan aku? Qalu adannak. Mereka jawab, ya kami akui dah. Akui kami silap. Kami tahu kami tak betul. Kami tahu kami buat salah dulu. Kami mengaku dah. Adannak. Ma minna min syahid. Dan semua tak berani nak jadi saksi, nak bawa berhala. Allah tanya, mana berhala, mai bawa mai tengok. Kok dia sama kuasa dengan aku? Ni ingkari. Dalam bentuk nak mengingkarkan soalan. Allah tanya, mana berhala? Tapi bukan Allah tak tahu, tanya mana. Nak ingkar, nak tunjuknya bahawa kamu ni memang apa yang kamu amalkan dulu tak betul. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu, dan pada saat itu hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka sembah dahulu. Tak ada satu pun kuasa, tak ada satu pun kekuatan yang boleh mereka dapat
bantuan pertolongan daripada berhala dan sebagainya. Ai, kata tafsir Al-Munir, zahabat anhum alihatuhum allati kanu ya'budunaha fid dunya. Lenyap habis semua berhala-berhala yang mereka anggap power, kuat, hebat, boleh itu, boleh ini. Lenyap, apa pun tak ada. Satu benda pun, berhala pun tak datang nak tolong mereka. Minal asnam, daripada berhala, falam tanfa'uhum, mereka tak langsung tak dapat apa manfaat daripada berhala yang mereka anggap masa dunia itu, anggap oh inilah Tuhan berhala. Wa tayaqqanu wa 'allamu alla mahraba lahum, mereka dulu yakin sungguh-sungguh, ada ilmu sungguh-sungguh bahawa tidak ada tempat selamat, tempat berlindung daripada azab kecuali dengan berhala. Dulu kat dunia dulu. Lah ni apa satu pun tak dapat tolong. Seperti dalam surah Kafir Allah sebut wara'al mujrimuna an-nar. Ketika orang kafir dan nampak siksaan neraka dia, fazannu annahum waqi'uha, mereka tahu mereka kena humban dalam tu, kena campak dalam neraka. Walam yajiru anha masrifa, dan mereka tahu dah surrender, tak ada jalan selamat dah. Nak lari belakang tak boleh. Nak tebus dengan harta benda pun tak mungkin. Tak boleh selamat. Memang situlah tempat dia dalam neraka. Barulah mereka mengakui kami silap ya Allah, kami salah ya Allah, kami salah. Baru nak mengaku sekarang. Tuan-tuan, itulah sebab orang yang tak bertaubat, tak mengaku salah daripada silap dia di dunia, masa dunia tak rajin nak mengaku salah, tak rajin nak bertaubat, tak rajin nak istighfar. Ini orang yang dimurkai oleh Allah. Allah suka manusia, hamba yang mengaku silap. Ya Allah, aku dosa banyak. Walaupun malam tadi ya pun kita buat qiyamul lail, malam Ramadan, Lailatul Qadar, siang ni menangis lagi minta ampun. Kita rasa malam tadi dah selesai dah dosa kita, terampun. Tak payahlah hari ni, contohnya kan. Ujung Ramadan tak payah, dah dapat dah 25 Ramadan ke 27 Ramadan ke malam Lailatul Qadar. Tak. Orang yang suka bertaubat, dia tak nampak pun Allah padam tak padam, tapi dia tetap mengenang dosa dia. Orang yang beriman suka mengenang dosa dia, kenal dosa, tak lupa dosa dia. Ya Allah, aku silap dulu, aku pernah terlibat ni, ya Allah ampun. Walaupun semalam kita dah minta ampun, dulu dah minta ampun, waktu-waktu tertentu dah minta ampun dah, benda yang sama juga, tak apa, ulang. Tapi orang munafik terbalik, dia lupa dosa dia, dia kenang-kenang pahala dia. Oh, aku dah banyak dah buat pahala, aku dah derma, dah kipas, aku dah datang masjid dah, aku dah ni, okey dah tu. Dia suka mengenang pahala dia, tapi lupa dosa. Ini sifat munafik, tuan-tuan. Sehingga dia jadi takabur. Aku dah pahala banyak, dia lupa dosa tu. Silap dosa, dia lupa. Dia rasa aku dah banyak dah amal, aku dah hebat dah. Habis yang dia rasa hebat, lebur habis semua, lebur. Kerana ujub yang ada kat dia. Sifat tu membakar pahala. Tapi orang beriman terbalik. Dia nampak dia silap, dia nampak dia kerdil, dia nampak dia rendah, tawaduk, dia banyak dosa, amalan tak banyak. Walaupun amalan dia orang nampak banyak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para sahabat semua menangis bila mengenang salah silap sebelum Islam. Waktu dulu dia menyembah berhala, menangis. Padahal dia dah masuk Islam. Kan masuk Islam tu pengampunan dah, tak payah nak kenang lagi. Tapi kerana mereka tawaduk, mereka tak lupa kesilapan mereka, sentiasa minta ampun, mengaku silap, mengaku salah. Ini sifat inkisar namanya. Sifat apa? Inkisar ni maksudnya kita sampai mengelih mata lah. Aku ni tak pandai mana pun, aku ni jahil, tapi bukan nak suruh cerita pada orang, tuan-tuan saya tak pandai. Tak payah cerita kat orang. Kita mengadu pada Allah, ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah, aku yang hina ya Allah, banyak dosa ya Allah, aku terlibat dengan segala dosa besar ya Allah. Kalau tak ampun dosa aku ya Allah, takkan tempat selamat ya Allah. Mengadu macam tu. Hina diri kita, silap. Minta mengharaplah pada Allah. Macam tu. Macam mana orang yang menghina dirinya bila dia nak sesuatu, contoh dia lapar sangat, tak ada makanan, orang tu ada makanan. Macam mana secara rayuan dia melutut, tuan-tuan, tolonglah bagi makanan saya tak ada makanan, saya lemah, kan? Sambil meleleh mata. Itu inkisar, pecah hati diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Ini yang Allah suka. Orang yang menghadap Allah dalam keadaan macam tu, di akhirat nanti dia tak akan menangis lagi dah.
Di akhirat nanti dia takkan takut-takut, takkan rasa lemah lagi dah. Oh nampak, oh syurga aku, oh istana aku, oh aku duduk dengan kumpulan Nabi, kumpulan para sahabat. Oh kan, tak seimbang. Tapi kalau dunia tak pernah menangis kerana Allah, tak pernah rasa dirinya lemah, rasa dia hebat, dia hebat, dia hebat. Kadang-kadang depan orang kita boleh berlakon kata saya tak pandai pun, kan? Nak tunjuk tawaduk. Tapi depan Allah kita bersendirian tak pernah doa kata kita ni tawaduk dan sebagainya. Maka itu disebutkan apa dia tadi? Maka orang kafir di akhirat lagi teruklah. Mereka merendah diri, tapi merendah diri mereka tak guna lagi dah. Allah tak layan dah. Nak merayu-rayu, melengeh keluar air mata pun Allah tak layan dah. Cukup dah. Aku dah bagi peluang kat dunia dah cukup. Engkau buat pilihan yang betul. Tapi kau salah pilih jalan kafir, maka akhirat penyesalan tak guna lagi. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis la yas'amu al-insanu min du'a'il khair. Manusia tak pernah jemu-jemu untuk memohon kebaikan-kebaikan kalau dia nak kebaikan tu. Contoh tuan-tuan, ada orang tak menangis-nangis minta tolong dengan siapa-siapa jumpa Haji je, tolong doakan saya. Pasal apa? Doakan saya jadi orang soleh. Kebanyakan kita jarang. Tapi kalau ada hajat nak dapat projek, projek kerajaan ni 1 bilion, pergi jumpa ustaz tu, pergi jumpa ni, pergi jumpa tu alim tu, pergi jumpa orang ni, tak malu, tak tebal muka, tolong buat solat hajat, tolong ni nak bagi dapat projek. Kan? Bab dunia dia tak kisah pun jumpa orang, yang penting dapat hajat dia. Tapi bab dunia, bab akhirat, dia tak sanggup macam tu. Sedangkan kita bab akhirat, kita hendaklah minta. Itu Allah kata ni, manusia ni sentiasa bab nak dapat kebaikan dunia, dia tak pernah jemu. Kita tengok orang yang ialah bekerja keras. Memang Islam menuntut kita kerja sungguh-sungguh. Tapi jangan sampai korban waktu dengan Allah. Jangan sampai waktu semayang pun tak ada. Jangan sampai waktu nak dengar Quran pun tak ada. Nak baca Quran 1 baris pun tak sempat. Punya sibuk dunia. Ini hamba kepada dunia. Dan seolah dia ketepikan hak Allah, seolah itu Tuhan dia. Apa dia Tuhan dia? Duit Tuhan dia. Kerja Tuhan dia. Walaupun dia tak mengaku dengan mulut, tapi perbuatan dia tu, dia mengenepikan hak Allah. Allah minta semayang 5 waktu. Nantilah. Sibuk ni, sibuk. Sibuk urusan. Sibuk dunia. Sibuk harta. Semayang tak ke mana, hukum hakam terlentang pukang. Ini orang yang menyembah dunia. Seolah itu dunia tu yang akan selamat dia sampai akhirat nanti. Nak masuk syurga kena dapat dunia tu. Oh macam tu. Allah kata, kau minta mana engkau yang kau sembah dulu. Kau pulun sangat nak sembah dunia, tinggallah kerja aku. Aku suruh engkau tak suruh ni, aku yang bagi makan. Aku yang bagi rezeki, aku yang bagi nikmat, aku yang bagi segala-gala, tapi kau tak nak tunduk dengan aku. Tak nak korbankan diri masa engkau untuk aku. Kau korbankan diri engkau, penat lelah engkau, sihat engkau, sanggup kedah segala-galanya, tebal muka engkau untuk dunia. Pergi minta pahala dengan dunia, minta syurga dengan dunia. Kan? La yasamul insan. Manusia ni tak pernah putus asa duk minta hal dunia, tak malu dia nak minta. Kebanyakan manusia. Jadi memang memang pada asalnya ayat ni turun kepada orang kufar Quraisy, tapi kita boleh ambil iktibar untuk kita juga. Orang kufar Quraisy, mereka mengutamakan harta dunia. Seperti Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia bila dicabar oleh Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, geng dia lah, geng kafir ni, kufar Quraisy, bila dia dah sempat syahadah depan Nabi, masuk Islam, ucap syahadah dah, Ubay tahu dia ucap syahadah, dia ugut dia, wahai Uqbah, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth, wahai Uqbah, kami dengar engkau dah ikut agama Muhammad. Oh, dia kata dia nak mengelak lah. Oh tak, bukan tu sebab ni sebab tu. Kalau engkau tak keluar daripada agama Muhammad, habis harta engkau, business share, partner share engkau, semua kami tarik. Engkau apa satu sen pun tak dapat. Semua kekayaan kami ambil, harta engkau tu. Oh jangan, tak nak. Okey, aku sanggup keluar daripada agama Muhammad. Na'udzubillah. Kami tak percaya dengan cakap engkau nak keluar agama Muhammad.
kecuali engkau pergi jumpa muka Muhammad, ludah muka dia. Maka dia pun pergilah cari Nabi Muhammad. Sanggup tu, sanggup. Sebab apa sanggup nak ludah? Sebab nak dunia. Ni Allah kata ni. Nak dapat dunia tak rasa malu. Biar buat benda yang lawan benda yang baik pun dia sanggup. Benda haram pun dia sanggup buat. Yang penting dapat benda yang dia hajati. Hartanya, pangkatnya, kedudukannya, wang ringgit dan sebagainya. Maka dia sanggup pergi ludah muka Nabi Muhammad, tapi Allah tak izinkan ludah dia kena Nabi Muhammad. Ludahnya terbalik, kena muka dia balik. Dan menjadi siksaan bagi dia. Begitulah yang lain-lainnya. Kita boleh ambil iktibarlah daripada tu sehingga kita ni mengenepikan hukum Allah. Contoh nak dunia punya pasal, haram ke, rasuah ke, apa ke, ambil je lah. Nanti kita taubatlah kemudian. Itu tak boleh. Wa in massahu syarru fayausun qanut. Kalau Allah bagi dia nak sangat kebaikan, tapi kalau Allah bagi bencana ke dia, maka dia jadi orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang menyesal, menyalahkan Allah Ta'ala, sehingga dia tak, aku malas dan doa, aku malas nak ibadah. Sembahyang pun kena bencana banjir juga. Aku jagalah hukum hakam tapi kena juga kemalangan. Aku buat kena juga. Allahu Akbar. Dia tak faham Allah uji untuk tingkatkan darajat dapat pahala. Ini orang yang putus asa. Orang yang putus asa, dia tak harapkan balasan daripada Allah. Biar tak buat apa, tak harap balasan baik akhirat, tak harap syurga. Biar tak dapat syurga pun tak apa, yang penting dia ikut nafsu dia kat dunia, kan? Allahu Akbar. Ayat ni turunkan kepada Al-Walid bin Mughirah dan seangkatan dengannya. Walid bin Mughirah adalah pembesar orang Quraisy. Waqila fi Utbah bin Rabi'ah. Sebagian kata ayat tadi dan ayat seterusnya tuju kepada Utbah bin Rabi'ah, musuh ketat dua beradik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Orang kaya Mekah ni, semua ni orang kaya. Orang yang harta banyak, tapi harta dia tak kira halal haramnya. Walid Mughirah kaya raya, anak lelaki ramai, termasuk salah seorang anak lakinya sahabat Nabi, iaitu Khalid ibn Walid. Bapa dia Walid bin Mughirah. Penentang sehingga mati orang kafir lah bapa dia. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah orang kaya, harta banyak, tapi harta dia kedekut untuk Nabi Muhammad SAW. Hartanya, kerana sayang harta, dia tak nak ikut Nabi Muhammad. Walaupun dia nampak Nabi Muhammad ni bawa sifat yang baik, ajaran yang betul, tapi tak nak ikut. Sebab takut harta hilang. Takut harta dia habis kerana Nabi Muhammad. Wa katsiru minal muslimin wa ghairihim hum yattasifuna biwasfin awwaluha min du'ail khair. Dan begitulah kata asbabun nuzul mengatakan kebanyakan manusia itu macam itulah. Mereka ni pada awalnya minta benda yang baik, minta benda yang baik. Tapi bila Allah bagi sekali ujian kat dia, dia menggelabah, lain kali tinggal terus hukum hakam Allah, jauh daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wala in adzaqnahu rahmatan, apabila sekiranya adzaqnahu, kami timpakan kepadanya rahmat, nikmat, sihat, kaya, untung, kebaikanlah benda kebaikan. Minna, daripada kami, min ba'di dharra, setelah dia ditimpa susah. Dulu dia susah-susah, kena ujian, tiba-tiba dapat nikmat, dapat kekayaan, dapat kesihatan daripada sakit tadi ni. Massathu la yaqulanna hadha li. Tengok apa dia kata, mulut dia cakap apa? Dia kata ni sebab usaha keras saya lah, ini sebab kepandaian saya, ini sebab kehebatan saya, ini sebab kekuatan saya, ini sebab saya. Tak ada langsung nama Allah, tak ada langsung nak bersyukur dengan Allah Ta'ala, kan? Mengaku David dari sendiri. Dia kata la yaqulanna hadha, ini memang saya berhak dapat keuntungan, saya memang berhak jadi kaya, saya memang berhak disanjung, dapat undi besar. Memang saya berhak sebab saya bekerja keras, saya turun padang, kan? Tentang PRN Johor ni, kan? Saya turun padang sebab tu saya menang. Sebab tu. Saya semua. Allah tak ada langsung dalam kejayaan dia. Nama Allah tak ada langsung dalam kejayaan dia. Ini tanda bahawa orang ni orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Maksud putus asa ni, dia tak mengharap balasan Allah langsung. Dia tak mau pahala Allah.
Dia nak kaya dunia je, dia nak kejayaan dia je. Pahala akhirat tak nak. Sedangkan orang beriman, Nabi kata orang beriman ni waktu kena ujian dia sabar dapat pahala. Waktu diberi nikmat, hilang ujian tadi, dah kaya, dah senang, dah sihat, dia bersyukur. Dahlah kaya dapat, harta dapat, untung dapat, syukur dapat pahala lagi pula. Untung dua-dua. Kan? Kita usaha dapat kejayaan, alhamdulillah Allah yang bagi. Kejayaan memang dah dapat dah, seronok dah. Dapat pahala pula Allah bagi. Weh, hebatlah, 2 kali untung. Dunia pun dapat, akhirat pun untung. Kan? Kalau hilang pula, maksudnya kena ujian, musibah, benda tu hilang. Hilang harta, hilang orang curi. Dia sabar, sekurang-kurangnya benda hilang dah. Dapat pahala tak hilang. Kalau benda barang hilang, mengamuk, tak sabar, pahala pun hilang, 2 kali hilang. Harta memang dah hilang, pahala pun hilang. Tak cerdik lah. Kan? Lepas tu dia kata, Allah Ta'ala sebut, ni orang yang putus asa ni, kalau dapat nikmat, kejayaan, kebanggaan, pujian dan sebagainya, dia kata ini kerja keras saya, ini memang saya berhak dapat, layak saya dapat benda ni, kerana ini, kerana itu. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, seolah dia cakap, mulut dia cakap tu macam tak langsung mengharapkan hari kiamat. Dia tak menyangka bahawa dia berjumpa dengan Allah hari kiamat nanti. Seolah dia tak beriman, tak yakin dengan hari kiamat. Tak yakin. Kalau dia yakin dengan hari kiamat, saya pasti dia tak berani mengaku ni sebab saya hebat, saya kuat. Tak berani dia. Nanti akhirat nanti kena balun, kena hukum dengan Allah Ta'ala, kena azab. Maka dia akan sebut alhamdulillah Allah yang bagi, Allah yang ni bukan daripada saya, semua ni takdir Allah Ta'ala, semua ni adalah pemberian Allah, semua ni ujian. Seperti mana Nabi Sulaiman, tuan-tuan. Nabi Sulaiman apa yang dia tak ada? Apa yang dia tak dapat? Kaya, harta banyak, jadi raja. Raja pula bukan takat perintah manusia, perintah sekali dengan binatang, sekali dengan jin, sekali dengan alam. Pokok dia boleh perintah, angin dia boleh perintah, hujan dia boleh perintah, turun ke berhenti dan sebagainya. Kuasa dia hebat, tak pernah ada. Dia minta tu, ya Allah berilah kepada aku kerajaan yang tak pernah engkau bagi kerajaan punya hebat pada siapa-siapa pun. Allah tak pernah bagi kerajaan menguasai angin, menguasai awan, hujan, jin. Semua jadi rakyat dia, boleh perintah. Tak ada orang pernah dapat kerajaan yang besar macam tu. Dia dapat. Tapi apa dia kata? Hadza min fadli rabbi. Bila dia dapat, dia tengok semut cakap, dia boleh tahu. No, semut cakap tengah jalan, tengah ujung, dia nak lalu sini, semut perempuan perintah, semut-semut sekalian, masuk dalam lubang. No, Sulaiman dah makin dekat dengan kita. Nanti Sulaiman tak perasan, pijak kita mati habis semua. Nabi Sulaiman dengar suara pemaisuri semut tu yang perintah nak selamatkan semut-semut yang lain. Usaha dia nak menyelamatkan rakyat dia. Nabi Sulaiman tersenyum. Nabi kata, Masya Allah, hadza min fadli rabbi. Ini kurniaan Allah pada aku ni. Semua Allah bagi aku. Liyabluwani. Allah bagi sebab apa? Sebab Allah nak uji aku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Sama ada aku nak bersyukur atas nikmat yang Allah bagi, ataupun aku jadi kafir. Kafir, kufur nikmat. Tu Allah uji aku tu. Allah bagi pada aku ni sebagai bentuk ujian. Ni cakap-cakap orang yang bersyukur. Semua lepas diri pada Allah. Alhamdulillah Allah yang bagi ujian pada kita supaya kita ni tetap iman kita, dapat bersyukur pada Allah Ta'ala. Ni bahasa tu menyebabkan pahala melekat dalam ucapan yang betul tadi. Dia kata wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, seolah dia tak menyangka pun bila nak bertemu kiamat. Tak ada, macam tak ada kiamat dah. Punya cakap sombong tadi ni. Wala irji'tu ila rabbi, malah dia kata kalau kau tengok aku kat dunia ni pun dapat kaya-kaya, aku dah dapat untung, tambah akhirat nanti Allah lagi sayang dengan aku lah. Nabi dadah sampai ke akhirat. Akhirat nanti Allah bagi lagi baik pada aku, banyak lagi Allah bagi kat aku. Ni baru sikit Allah bagi kat dunia ni. Ini sebenarnya ucapan tadilah Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah. Dia kata, apalah Muhammad ni, orang Islam macam Bilal tu dia kata masuk syurga. Kan? Ni dia orang kafir. Dia kata macam Bilal tu boleh masuk syurga. Macam
Ammar bin Yasir ni boleh masuk syurga ni. Semua orang miskin yang sebut ni. Abdullah bin Mas'ud yang jadi kuli jaga kambing tu pun, itu ahli syurga Muhammad. Kalau itu dia kata ahli syurga, kami lagi besar syurganya, kami lebih hebat syurganya. Kami sebab apa? Sebab tengok dunia pun kami kaya, dunia pun kami hebat, takkan akhirat kami nak kena azab? Mesti kami lagi hebat. Kalau dunia orang miskin macam Bilal bin Abi Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, orang miskin-miskin ni pun engkau kata masuk syurga, kami lagi jauh dapat syurga, lagi hebat syurga kami. Itu cakap-cakap macam ni lah. Wala irji'tu ila rabbi, kalau kami balik pada Allah nanti di akhirat, innali indahu lal husna, sudah pasti Allah siapkan untuk kami segala macam kebaikan-kebaikan, lagi hebat. Ini cakap orang kafir ni. Dan orang yang sama ada kafir akidah ataupun kafir nikmat. Termasuk yang kafir nikmat tadilah, yang kata yang tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Falanunabbi'an, Allah kata, Allah ugut. Oh, engkau kata kau di akhirat nanti lagi hebat. Okey, kami pasti akan bongkar kerja jahat engkau, wahai orang kafir. Kami bongkar kejahatanmu. Bima amilu wa nudhiqannahum min azabin ghalidh, dan kami akan kenakan azab ke atas mereka itu dengan azab yang sangat dahsyat. Wallah alam, beri ruang pada azan insya-Allah. Sebenarnya ayat 51, idza an'amna, dan apabila kami berikan nikmat alal insan, kepada manusia itu, a'rada, dia akan berpaling daripada jalan kebenaran perintah kami. Dia tak taat, dia tak patuh. Bila dia dapat nikmat, dia lupa kami, dia berpaling pada ajaran sebenar. Wa na'a bijanibi, dan dia akan semakin mengingkari Islam itu sendiri, menjauhkan diri dan bersyukur. Dan apabila ditimpa pula kesusahan, fadhu du'a'in arid, dia akan berdoa sungguh-sungguh. Ini walaupun tuju pada orang kufar Quraisy, memang mereka bila ditimpa musibah, dia akan doa pada Allah, datang Kaabah dan dia berdoa ya Allah juga. Dia sebut Allah juga, ya Allah, tapi dia sembah pula berhala-berhala tertentu. Tapi orang Islam pun macam tu juga. Kebanyakan orang Islam pun macam tu. Bila senang lupa Allah, bila susah, ya Allah tolonglah, ya Allah bantulah aku, ya Allah, menangis-nangis nak minta kebaikan yang kita sebut dah tadi. Qul ara'aitum, jawab balik pada mereka itu wahai Muhammad, sudahkah nampak baik keadaan kamu jika Al-Quran ini datang daripada Allah Ta'ala, thumma kafartum, kemudian kamu pula kufur terhadap Al-Quran. Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id, siapakah yang lebih jahat, lebih sesat daripada orang yang tetap berada dalam pertengkaran pada kebenaran dan pertentangan dan menyimpang jauh dari kebenaran, asyik lawan kebenaran. Siapa lebih jahat? Kebenaran Islam, dia datang asyik nak condemn Islam tak betul, hantam kan? Tak mau ikut, tak mau patuh, tak mau tunduk, hantam Islam tak betul, Islam tak ni. Siapa jahat? Al-Quran benar daripada Allah, benda yang Allah turun takkan membawa kepada mudarat mana-mana manusia. Tapi dia yang menentang, syiqaqin ba'id, yang bermusuh dengan ketat, sekuat-kuat permusuhan. Walaupun semua ayat ni semua tuju pada kufar Quraisy, tapi kita juga ambil iktibar daripadanya. Tengok, sanurihim ayatina, kami akan tunjuk kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, pada seluruh cakrawala alam semesta, wa fi anfusihim, dan pada diri kamu sendiri. Kalau renung, nampaklah kebesaran Allah Ta'ala. Hatta yatabayyana lahum, sehinggalah jelas kepada mereka itu, annahul haq, bahawa Allah itulah yang maha benar, Al-Quran itulah yang maha benar. Kalau mereka keji, merenung, dia nampak memang betul lah, alam ni bukan jadi dengan sendiri, ada penciptanya, ada pengawalnya yang mengawal seluruh alam ni. Tengok pada diri kita, contoh, Masya Allah,
banyak nikmat yang kita lupa pada diri kita, sedangkan banyak kita ingat nikmat yang tak dapat. Ramai orang yang buat solat hajat, minta itu, minta hajat, dapat harta kaya, dapat untung, dapat menang, dapat jawatan tinggi, lebih hebat. Kan? Bila tak dapat dia kecewa. Oh, tak dapat. Aku dah doa macam-macam tak dapat juga. Kenapa lah Allah tak tunai hajat aku ni? Marah Allah pula. Sedangkan benda yang dia sangat berhajat dan dah dapat, dia lupa, tak bersyukur. Apa dia tuan? Kita tak perasan benda tu. Kita tak minta solat hajat pun, tapi Allah memang bagi. Dan memang benda tu kita sangat nak. Antaranya adalah oksigen. Oksigen kita bernafas. Kan? Kita tak pernah minta hajat, ya Allah aku solat hajat ni, aku minta ya Allah supaya nanti dapat oksigen cukup ya Allah. Tak pernah minta pun. Tapi Allah bagi tanpa kita minta. Yang tu patut kita bersyukur banyak. Kita dapat percuma daripada Allah. Bukan percuma maksud Allah tak tuntut, tapi dapat tanpa kita berhajat, kita tak payah minta, Allah bagi bekal siap-siap. Patut kita bersyukur yang tu. Allah aku hajat nak minta pangkat, tak dapat pun tak apalah. Nikmat lain banyak lagi Allah bagi kat aku. Ni nikmat bangun pagi je darah kita boleh jalan, tangan boleh bergerak, mata boleh buka nampak, telinga boleh dengar, mulut boleh cakap. Kan? Najis kita boleh buang lagi. Itu nikmat besar tuan-tuan. Jangan tak pandang itu sebagai nikmat. Sedangkan kalau yang tu Allah tarik, kita tadi hajat nak dapat jawatan tinggi, nak dapat menang pilihan raya, nak dapat pangkat, dapat segala harta banyak kan. Kita rasa tak dapat itu, kecewa lah, macam nak bunuh diri tu. Ada orang macam tu kan. Tapi mana lebih berat? Dia tak dapat yang tu ataupun tak dapat oksigen masuk dalam badan? Allah sekat. Allah tarik yang tu, Allah stop. Kau tarik, oksigen tak masuk. Paru-paru lah apa, komplikal macam-macam lah. Kan? Oksigen tak masuk. Mana lagi kau berhajat waktu tu? Hajat nu kau punya jawatan ke, kau hajat oksigen? Lebih berhajat oksigen ya Allah. Itulah aku dah bagi dulu percuma-cuma kat engkau. Bangun-bangun pagi dah dapat oksigen. Engkau tak bersyukur dengan aku. Lawan aku pula. Kan? Sekarang aku dah tunjuk kebesaran aku. Aku stop oksigen je. Contoh orang David ada, aku lagi hebat, kuat. Kan? Tapi Allah bagi, boleh angkat ni 500 kilo apa? Boleh 500 kilo. Angkat berat. Kan? Jogging 4 jam tak berhenti. Kuat. Panjat bukit Gunung Kinabalu 5 kali naik turun. Hebatlah hebat. Allah nak tunjuk kebesaran dia. Allah bagi sikit je. Pak kena sesama je. Sesama badan lembek kan. Lembek. Tak agak. Jom pergi ni, pergi klinik tak naklah kau boleh panggil doktor datang sinilah. Taklah kak nak bangun dah. Lembek dah, baru bagi sesama je. Siapa besar? Itulah kita lupa benda yang Allah bagi pada kita. Bangun pagi kita dapat, patut benda tu Allah minta kita ucap Alhamdulillah, syukur, tunai solat, jaga nama Allah, setiap pergerakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahnya dan sebagainya. Sebut nama Allah. Itu je aku minta. Allah minta yang tu je. Kan? Sanurihim tu Allah akan tunjuk kebesaran dia. Engkau nak sangat, engkau rasa kau hebat sangat, besar sangat, Allah tunjuk kehebatan Allah dengan kecil punya hal. Namrud, Masya Allah, hebat tuan-tuan Namrud. Mengaku jadi Tuhan, semua orang sujud dengan dia. Kaya, harta, segalanya. Allah bagi benda kecil yang musnahnya. Masuk nyamuk sekoknya. Masuk ke telinga, masuk duduk dalam otak. Sekok nyamuk ni. Tak payah nak hantar tentera ke, malaikat pukul ke, hantar nyamuk. Nyamuk ni masuk dalam telinga dia, duduk dalam otak, makan darah dalam otak. Kan? Sampai sakit tak boleh apa dah. Kekayaan dia tak ada guna dah. Kerana nak sihat tadi ni. Begitulah. Kita ingat Allah akan bagi benda yang kecil kat kita sebagai kesedaran supaya kita ingat Allah lebih hebat. Allah lah maha besar, maha kaya dan sebagainya. Tu Allah kata sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjuk kebesaran kami pada seluruh cakrawala ni. Contohnya engkau teknologi, contoh Jepun kan, di Kobe dulu kan, bangunan ni boleh tahan gegaran 7 skala Richter dia sebut kan, ukuran gempa bumi. 7 datang 7 pun takkan, 7 lebih pun takkan runtuh bangunan. Dia punya gegaran ikut pokok, macam pokok tu.
Oh, hebat, bangga. Allah bagi ukuran skala Richter yang lebih rendah pada 7, bagi 6 lebih, hancur tuan. Hancur. Kita apa nak bangga tuan? Teknologi apa pun, Allah datang hujan habis jadi banjir, tenggelam habis semua. Allah datang bau bumi habis hancur. Allah datang macam-macam Allah boleh buat. Benda kecil je Allah tarik, habis kita, kalah kita. Itu kebesaran Allah. Wa fi anfusihim, dan pada diri kamu tu sendiri. Tadilah kita buat contoh tadi, sakit demam dah habis kalah. Hatta tabayyana lahum, sehinggalah kamu nampak, oh memanglah tak mampu, kuasa kita tak mampu nak halang kuasa Allah. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap satu. Kau tak mengaku lagi bahawa Allah tahu semuanya, Allah kuasa semuanya, Allah mencukupkan apa yang kamu nak, Allah boleh tarik dan Allah boleh bagi. Semua tu kerja Allah. Kamu tak rasa lagi ke benda tu? Ingat, kata Allah, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Orang kafir tadi yang dah Allah bagi ujian pun tak ambil iktibar, mereka itu orang yang ragu-ragu terhadap kebangkitan, pertemuan dengan Allah, iaitu hari kebangkitan daripada kubur, hari kiamat lah. Dia anggap mati habislah, tak ada apa dah, ya. Dia tak percaya pada hari kiamat. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, sungguhnya Allah maha meliputi pengetahuannya akan setiap sesuatu. Allah tamatkan dengan ancaman. Ingat, dia tak yakin kalau Allah berkuasa segala-gala. Kalau begitu, dia orang yang tak termasuklah orang yang beriman pada hari akhirat. Kan? Kalau dia masih nampak dia lagi hebat, harta dia lagi hebat, power dia, pemerintahan dia lagi hebat, hukum Allah tak hebat, perintah Allah tak hebat, tak perlu nak ikut, tak perlu. Walaupun mulut cakap, oh kita kena sembahyang, tapi buat tak, maka dia ni seolah tak yakin dengan hari akhirat. Biar dia akan bertemu Allah dalam keadaan dia gerun, takut dengan azabnya, kerana Allah tahu nak balas macam mana orang ni, sekadar macam mana Allah nak bagi azab pada dia. Allah tahu semuanya, kadar-kadarnya. Wallahu ta'ala alam. Habis surah Fussilat, dan kita akan masuk surah Syura, masih di awal juzuk 25. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله.